Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alright, so bertemu lagi untuk video revision yang kedua. Okey, kali ini untuk topik circular motion gerakan membulat. Alright, so saya akan fokuskan beberapa perkara yang penting konsep untuk circular motion ni. Alright, so yang pertama kita ada kat sini contoh objek Katalah ini satu objek ni kita ikat pada tali dan kita pusingkan dia. Okey, pusingkan dia jadi dia akan buat bentuk circular motion lah, gerakan membulat kat sini. Ya, ni biasalah kalau kita letak tali ikat ke sini, kita pusingkan ke atas, objek tu akan nampak berpusing secara mendatar. Okey, dalam bentuk horizontal lah. Okey, and then kalau you tengok daripada pandangan atas, okey, ini pandangan plan daripada atas, you akan nampak bentuk membulat dekat sini. Right, so yang ni kita panggil sebagai circular motion. And then, perkara yang penting dekat sini, okey, kita nak tahu untuk circular motion ni, apa komponen yang kita ada pada pergerakan ni. Alright, yang pertama kita akan ada kat sini, kita akan ada, okey, speed kat sini V lah. Right, and then, you ada kat sini kita ada radius R. Okay, so bila objek ni buat pergerakan so dia move kat sini, kita ada kat sini kita akan ada theta yang kita panggil sebagai angular displacement. Sesaran bersudut kat sini. Di sini pun kita akan ada kita punya, okay, kat sini kita letakkan simbol sebagai S okay, S arc length. Okay, ini kita panggil sebagai panjang lengkung kat sini lah. Okay, panjang lengkung kat sini. Right, so ada beberapa rumus yang kita guna pakai lah untuk circular motion ni. Antaranya yang biasa kita jumpa adalah S equal to R theta. S ni kita panggil sebagai displacement, okay, ataupun kita panggil sebagai arc length kat sini. Right, so yang melengkung kat sini. R ni adalah radius, okay, kita punya apa ni, jejari kat sini, dan theta ni adalah dia punya angular displacement theta. Dan kena ingat S ni dalam unit meter, R ni dalam unit meter, cuma theta ni dalam unit radian. Okey, itu perkara yang pertama. Yang kedua pula kita ada rumus V equal to R omega. Okey, so V adalah dia punya speed. Okey, alright. So R adalah dia punya radius, omega ni kita panggil sebagai angular frequency ataupun angular velocity. Dan unit V ni adalah meter per second, R unit dia adalah meter, omega ni radian per second. Benda ni pun kita jumpa dalam chapter yang ketujuh rotational motion of rigid body sebenarnya kita dalam chapter ni pun ada perkara yang sama kita bincangkan. Okay, dan seterusnya pula kita ada satu lagi kita sebut sebagai A sama dengan R alpha. Right, cuma saya tak tekankan A R alpha ni dalam chapter circular motion. Yang ni kita lebih bagi penekanan untuk topik rotational motion of rigid body. Cuma yang saya nak tekankan dalam topik ni, ini adalah kita akan pakai satu rumus lagi, iaitu AC, yang mana kita panggil dia sebagai centripetal acceleration. Okey, pecutan musat, dan rumusnya adalah V squared over R. Ataupun ada satu rumus lagi kita letakkan dia sebagai, okey, rumus kedua kita boleh letakkan dia sebagai R omega squared. Okey, ini kita panggil sebagai centripetal acceleration. Jadi, objek untuk circular motion ni bila dia berputar, berpusing kat sini, dia punya velocity ni sebenarnya adalah constant, tetap. Okey, contohlah 10 meter per second. Saya bagi contoh saja. 10 meter per second dekat situ. Right, so nilai 10 meter per second tu nilai dia constant. Tapi apakah menyebabkan yang adanya pecutan AC ni, centripetal acceleration ni? Okey, AC ni akan wujud sebab velocity objek ni dia bergerak dengan speed atau velocity, okey, dia bergerak dengan speed, okey, constant speed. Tapi dia punya direction is always changing. Maksud changing dekat sini, arah dia ke sini. Bila objek tu di sini, arah V dia mesti kat sini. Okey, V ni dah bertukar. Maksud ini kita kata sebagai changing direction. Kalau di sini V dia macam ni. Dan V ni pula, okay, kita sebut dia sebagai tangent. Okey, dia 90 darjah kat sini Tangent 90 darjah tangent. Bahasa lain dia 90 darjah lah. Okey, tangent to the radius, ataupun dekat sini kita punya tepi ni lah untuk circle kita sini. Okey, so ini mesti 90 darjah tangent. Kat sini pun dia tangent. Okey, sini pun dia tangent. Right, so bila you punya speed ni always changing direction, that's why wujudnya pecutan. Okay, logik dia kalau V awak 10 je, awak tak mencut sebenarnya. Okay, kena ingat tu kalau speed awak constant, kita tak mencut. Kita akan kata acceleration kita sama dengan kosong. Cuma dalam case ni, kita punya speed ni always changing direction. Okay, dia sentiasa berubah, that's why kita akan ada pecutan. Pecutan tu kita panggil sebagai AC, centripetal acceleration. Dan ke mana arah AC tu sebenarnya? Arah AC tu adalah mesti towards the center of circular motion. Mesti ke pusat putaran. Kalau objek di sini, okey, ini arah AC dia. Okey, kalau objek di sini, ini arah AC dia. Kalau yang dekat sini, ini arah AC dia. Mesti ke pusat putaran. Right? So itu
konsep yang paling penting awak kena tahulah. Okay, so ingat yang pertama adalah speed ni. Okay, nilai dia constant tapi dia always changing direction. Okay, yang kedua pula arah AC mesti towards the center of circular motion. Dan satu lagi V kita ni dia sentiasa tangent dengan radius kita kat sini. Okay, so sekejap lagi saya akan tambah satu part lagi untuk centripetal force. Next for centripetal force right, so bila you ada acceleration tadi saya beritahu tadi, okay, ini pandangan atas okay, pandangan daripada plan, right, kita ada AC. AC ni mesti towards center, contoh objek di sini lah. Right, so bila once you ada centripetal acceleration, you akan ada kita panggil sebagai centripetal force. Ni kita note sebagai FC. Sama juga macam gerakan garis lurus, bila you ada pecutan A, you akan ada force. Yang mana kita akan tulis dia sebagai, kalau linear motion lah, kita akan tulis sebagai F equal to MA. Okay, hukum Newton kedua, summation of force equal to MA. Dalam kes ni pun kita ada juga. Okay, so macam mana kita nak tunjukkan arah FC? Okay, bila ada AC towards the center, kita akan ada FC. Okay, FC ni mesti towards the center juga. Dalam kes ni, okay, bila kita buat soalan, contohlah soalan kata diikat objek ni pada tali, string kat sini, and then dia pusingkan objek tu. So bila dia pusing tu, dekat tali ni kita akan ada tension of the string. So kita akan ada T kat sini. Right, so ada T. So FC dekat sini, okay, katalah kita letak kat sini T So FC ni sebenarnya dia akan sama dengan nilai T. Right, so bila kita buat summation of force equal to MAC, macam yang saya biasa ajar dalam linear motion ataupun chapter force, okay, kita tengok daya mana yang ikut arah AC dia adalah positif, yang lawan arah AC dia akan jadi negatif. Right, so sekarang ni siapa ikut arah AC? Yang ikut arah AC adalah FC, ataupun kita sebut sebagai T lah. So dia akan jadi T sama dengan MAC. Dan untuk T equal to MAC ni kita boleh tuliskan dia sebagai, right, so T akan sama juga dengan rumus AC okay, AC adalah V squared over R. V ni velocity, kuasa 2 bagi dengan radius R, ataupun satu lagi R omega squared. So for this one, bila M darab dengan AC, dia akan jadi MV squared over R. Right, so ini dalam kes keadaan bentuk mendatar lah sepunya circular motion ni. Right, so itu saja yang saya nak ulang kaji kali ni. Alright, diharap dapat membantu awak untuk jawab UPS 3 nantilah. Jadi good luck dan cuba yang terbaik insyaAllah. Alright, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum.